Kamu jangan lupa lah. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay. Pada semua, cikgu harap nanti pukul 1 ramai lagi lah yang masuk kan. Mungkin ada yang si lunch. Okay. Tapi itulah, masa pun sangat-sangat mencemburui kita. Okay. Ini pun mau setengah jam sudah. Okay. Okay. So hari ini kita akan masuk, kamu boleh buka buku teks, muka surat 97. Okay, 2.2.5. Okay, untuk tugasan, sorry ada iklan. Okay, so hari ini kita akan masuk 2.2.5. Okay, kelas sebelum ni cikgu ada bagi kamu tugasan. Okay, sorry bukan dalam buku kerja kan, tugasan yang cikgu ada bagi kamu soalan, set soalan untuk keanjalan harga permintaan. So nanti lepas kelas cikgu baru akan upload dalam Telegram group. Okay, kalau ada masalah baru kamu tanya cikgu lah. Okay, so cikgu hari ini akan sambung kepada 2.2.5 iaitu perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Okay, so kamu boleh buka muka surat 97. Okay, so sebelum ni kamu sudah tahulah apa itu, bagaimana untuk mengira, bagaimana untuk mengukur keanjalan harga permintaan. Okay, yang ini, yang ini kamu sudah boleh kira. Okay, keanjalan harga permintaan. Okay, okay, so sekarang kita belajar perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Apa yang dimaksudkan dengan jumlah hasil? Dia adalah income yang kita terima, pendapatan yang diterima oleh pengeluar atau pembekal daripada perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna, consumer atau customer terhadap barang yang dijual. So jumlah hasil adalah sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna. Firma dia boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keadaan keanjalan sesuatu barang yang ditawarkan. Maksudnya, kamu sudah tahu kan keanjalan harga permintaan tu adalah untuk mengukur peratus perubahan harga baru sesuatu barang. So sekarang firma mahu tahu jumlah hasil. Jumlah hasil yang berlaku apabila ada keanjalan sesuatu barang yang ditawarkan. So ini adalah cara pengiraan. Formula pengiraan untuk jumlah hasil. Kuantiti darab harga. Maksudnya kuantiti yang kuantiti permintaan darab harga barang. Antara harga barang lama dengan harga baru kamu kena kira dan kamu bandingkan. Adakah barang tersebut mempengaruhi jumlah hasil? Adakah jumlah hasil tu meningkat apabila harga berubah? Itu adalah tujuanlah untuk kita mahu tahu jumlah hasil untuk keanjalan harga permintaan.
Okay, jika permintaan terhadap sesuatu barang dia terbagi kepada dua lah, antara anjal dengan tidak anjal. Okay, untuk jumlah hasil. Okay, okay, untuk yang anjal, okay, jika permintaan terhadap sesuatu barang adalah anjal. Cikgu ada share tak kamu? Belum kan cikgu share. Sekejap. Okay, kamu dapat silakan. Ini. Right. So jumlah, okay, tadi jumlah hasil dia punya formula kuantiti permintaan darab harga yang diberi. Okay, darab dengan harga. Okay. Antara harga lama atau harga yang baru, yang berubah. Okay, kamu kena kira. So di sana kamu tahu berapa jumlah hasil yang sebenar. Adakah meningkat disebabkan perubahan harga barang tersebut ataupun berkurang. Okay. So untuk kamu tahu jumlah hasil ni dia terbagi kepada dua jugalah, antara anjal atau tidak anjal. Sejauh mana jika harga berubah, jumlah hasil pun akan berubahlah, antara meningkat atau berkurang. Sejauh mana perubahan harga tu dia akan memberi kesan kepada jumlah hasil. Okay, bergantung kepada keanjalan harga permintaan barang tu. Okay, perubahan harga tu. Okay, itu maksudnya keanjalan. Okay, so dia antara dua lah. Adakah anjal atau tidak anjal? Apa yang dimaksudkan dengan anjal? Jika permintaan terhadap sesuatu barang adalah anjal, okay, bermakna penurunan harga barang tersebut akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil dan sebaliknya. Okay. Contohnya, okay, di sini ada contoh harga barang turun. Okay, kamu tengok di sini. Okay, ini contohlah. Okay, dalam jadual ni atau table ni kan, harga RM20. Kuantiti permintaan RM60. Okay, tetapi harga sudah berubah. Okay, harga yang baru sebanyak RM16. Kuantiti meningkat sebab harga turun kan. So kuantiti permintaan pun akan meningkat sebab harga murah. Okay. Bagaimanakah keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil pengeluar atau pembekal? So penyelesaiannya kamu kena sama juga, kamu kena kira dulu kamu punya keanjalan permintaan. Okay. Okay, ini step pertama, ini step kedua, ini step ketiga. Dia sama saja sebenarnya. Okay. Okay, so kamu kena kira persen perubahan kuantiti bahagi persen perubahan harga. So ini adalah persen perubahan kuantiti. Baru 90 tolak yang lama, 90 tolak 60, kamu bahagi dengan 60. Okay, lepas tu bahagi pula 16 yang baru, kamu tolak 20 yang lama dan bahagi 20. Okay, yang ini dia combine. Okay, kalau dalam buku dalam buku teks, okay, kalau dalam buku teks, okay, dia akan jadi macam ni. Ni step pertama. Okay, dia kira kuantiti dulu, lepas tu baru kira harga, dan baru dia kira bahagi. Okay, ini dalam buku teks lah. Okay, cikgu lagi prefer yang begini. Dia ada step. Okay, so kalau yang dalam ni, okay, dia terus satu kali. Tapi ikut kamu lah mana yang kamu selesa. Yang penting jawapan betul. Okay. Okay. So bila kamu sudah kira, kamu akan dapat
keanjalan permintaan 2.5. Okay. Jangan lupa kalau ada negatif, kamu ignore sahaja. So maksudnya dia adalah 2.5. Okay. So didapati nilai keanjalan permintaan lebih besar daripada 1, iaitu 2.5. So sebab itulah dia adalah anjal. Okay. Barang yang anjal. Okay. Penurunan harga yang sedikit akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah kuantiti yang diminta lebih besar. Kesannya jumlah hasil akan meningkat. Bila harga menurun, okay, permintaan tu akan berkurang. Bila harga meningkat, kalau bila harga menurun, permintaan akan meningkat. Okay. Kalau harga meningkat, harga mahal, okay, kuantiti permintaan akan berkurang lah. Okay, sebab kita akan tunggu harga tu turun, baru ramai orang membeli. Itu dia punya, untuk kefahaman kamu lah. Okay, lepas tu kamu kena buktikan kenapa dia anjal. Okay, kenapa barang tersebut anjal, barang yang anjal. So ini adalah buktinya. Baru kamu guna pengiraan jumlah hasil. Okay. Okay. Kamu kira jumlah hasil asal. Okay. RM20 darab dengan 60. Yang ini tadi. Okay. RM20 darab 60. Kamu tengok mana hasil yang lebih tinggi. Okay. 20 darab 60. RM1,200. Okay. Jumlah hasil yang baru RM16 darab dengan kuantiti permintaan 90, kamu akan dapat RM1,440. So ada pertambahan jumlah hasil kalau kamu bandingkan. Okay. So kamu akan meningkat sebanyak, jumlah hasil kamu akan meningkat sebanyak RM240 daripada persen daripada harga yang lama. Maksudnya sebab itulah dia anjal, sebab perubahan tu menyebabkan kamu punya hasil pengeluar akan lebih bertambah. Okay. Kesimpulannya, bagi barang yang permintaannya anjal, penurunan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Okay, itu adalah barang anjal. Okay, mari kita tengok apa pula kalau sekiranya barang itu tidak anjal. Okay. Okay. Minggu lepas, okay, kelas sebelum ni, okay, cikgu sudah beritahukan kalau anjal maksudnya macam contoh barang-barang yang branded, berjenama. Okay. Okay, kalau tidak anjal ni, tak anjal. Okay, kalau tak anjal ni, maksudnya barang keperluan yang seharian contohnya orang Malaysia lah, seharian orang Malaysia guna. So barang keperluan seseorang. Okay. 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 Tidak anjal. Okay, kalau tidak anjal, jika permintaan terhadap sesuatu barang adalah tidak anjal, peningkatan harga barang tersebut akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil dan sebaliknya. Okay. Okay. Kalau tak anjal ni, kalau harga meningkat, okay, peningkatan dalam jumlah hasil ataupun sebaliknya. Maksudnya peningkatan tu tidak terlampau nampak. Okay. Sebab orang walaupun harga murah, walaupun harga mahal, orang masih ada permintaan. Okay. Kuantiti permintaan tu tidak terlampau rendah. Still juga orang beli sebab barang keperluan. Okay. Sebagai contoh sini, harga barang naik. Okay.
So harga lama RM40. So kuantiti permintaan 100 unit. Harga 70. Yang join. Jadi okay. Okay, untuk tak anjal ni contohnya harga barang naik. Okay, harga RM40. Ini harga yang lama. Okay, harga RM40, kuantiti 100 unit. Okay, so apabila harga berubah, okay, kepada RM72, kuantiti akan berkurang sedikit kepada 80. Okay, padahal kamu tengok sini, harga dia sangat-sangat berbeza. Okay, barang yang RM40, lepas tu meningkat harga sampai RM72, tapi masih ramai yang buat permintaan. Mesti masih ramai permintaan. Okay. Jaraknya ada 20 unit sahaja. Okay. Bagaimana keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil pengeluar? Okay, penyelesaiannya kalau dia tanya bagaimana keanjalan permintaan, kamu kena kira keanjalan permintaan lah. Okay. Okay, kalau dalam buku teks, okay, kamu boleh ini. Okay. Sama juga macam kamu kira, dia adalah formula yang samalah yang kamu yang kita sudah belajar minggu lepas. Okay. So siapa yang tidak join minggu lepas boleh tengok di YouTube lah yang cikgu share link di Telegram kamu. Okay. Okay, ini adalah pengiraan untuk keanjalan permintaan. Alright. Dia benda yang sama. Yang ini adalah pengiraan untuk persen perubahan keanjalan kuantiti. Baru 80, baru tolak lama 100 atau asal bahagi dengan 100. Bahagi dengan ini balik. Okay, yang lama kuantiti lama. Okay. Lepas tu kamu bahagi, kamu kira harga sama juga 72 tolak 40. Kamu bahagi dengan 40. So kamu akan kira dan kamu akan dapat keanjalan permintaan negatif 0.25. Okay. So negatif tu kamu biarkan sahaja. So dia akan, kalau cikgu akan letak alias 0.25 lah. Okay. Okay, soalan pula. Okay, dia punya ni didapati, okay, kalau tidak anjal, didapati nilai-nilai, siapa lagi tu yang join? Okay. Alright, kalau yang tidak anjal ni, bila sudah kamu kira keanjalan permintaan, okay, bila kamu dapat jawapan 0.25, so kamu boleh tahulah dia tidak anjal atau anjal. Okay, kamu dapati nilai dia adalah kurang daripada 1. Okay, kalau lebih daripada 1, dia adalah barang yang anjal. Okay, kalau kurang daripada 1, itu adalah barang tidak anjal, iaitu barang-barang keperluan pengguna. Okay, menjadi pilihan pengguna. Okay. Peningkatan harga yang banyak akan menyebabkan penurunan dalam jumlah kuantiti yang diminta tu adalah sedikit. Okay. Sebagai contoh lah, cikgu bagi contoh untuk barang keperluan. Kicap. Okay. Kicap kan dia banyak brand. Okay, dia banyak tapi kamu tahu ke tu yang kicap cap ayam yang Sabah punya tu, yang itu selalu orang beli walaupun harga dia mahal, still ramai orang beli sebab orang suka. Okay, itu maksudnya untuk
barang yang tidak anjal. Barang tu sudah jadi keperluan, okay, kepada pengguna. Okay. So jumlahnya hasil akan meningkat walaupun harganya meningkat. Berbeza dengan tidak anjal ni, okay, kalau berbeza dengan barang anjal, bila harga meningkat, okay, dia mungkin akan meningkat ataupun akan bertambah. Okay, so yang ini pula. Okay, pertambahan. Okay, buktikan. Okay, kenapa barang ni tidak anjal. Okay, kamu kena guna formula lah, jumlah hasil, iaitu harga barang darab dengan kuantiti permintaan. So, yang ini kamu darablah RM40 darab dengan 100. So, kamu akan dapat RM4,000. Okay. So, jumlah hasil yang baru kamu akan kira jugalah RM72. Kamu darab dengan kuantiti 80 unit. So, kamu akan dapat RM5,760. Okay. So, kamu nampak di sini kan, jumlah hasil kalau harga RM40, dia akan jadi RM4,000 jumlah hasil pengeluar. Tetapi bila harga meningkat, kuantiti permintaan still ramai dan pengeluar still lebih banyak, lebih meningkat hasil walaupun harga meningkat. Itu maksudnya keperluan. Okay, barang-barang keperluan ni still orang akan beli. Okay, berbeza dengan anjal. Okay, kalau anjal ni kan, barang yang anjal, okay, bila harga rendah, okay, bila harga meningkat, dia akan sangat-sangat kurang, hasil dia berkurang. Okay. Tetapi kalau harga rendah, hasil dia akan meningkat. Okay. So kesimpulan untuk tak anjal, barang yang tak anjal, okay, bagi barang permintaan yang tak anjal, kenaikan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Walaupun harga tu, walaupun sesuatu barang tu naik, harga barang tu naik. Okay, so itu adalah pengiraan macam mana kamu jawab kalau berkaitan dengan jumlah hasil. Okay, berhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. So ini adalah dia punya formula lah. Okay, so boleh setakat ni? Faham kan ni? Faham, Cikgu. Faham ah? Faham. Okay, thank you. Sorry cikgu lambat. Okay, it's okay. Nanti kamu boleh tengok balik dalam link nanti cikgu share. It's okay, at least kamu join. Okay, belum habis lagi, don't worry. Okay, so hari ni kita okay. So selesai berkaitan dengan keanjalan harga permintaan. Okay, so esok kita akan masuk pula berkaitan dengan keanjalan harga penawaran. Okay, sebab dia ada dua kan. Cikgu sudah bagi tahu kamu minggu lepas, okay, kelas. Keanjalan harga ni dia ada dua. Okay, keanjalan harga permintaan, of course ada penawaran. So, esok kita akan masuk keanjalan harga penawaran. Okay. Okay, lepas ni cikgu akan share tinggal 15 minit pun. Okay, cikgu akan ni lah bagi kamu jawapan untuk yang minggu lepas kan, latihan minggu lepas. Okay, lepas ni cikgu akan share. So kamu ada 15 minit
Okay, kamu boleh cek jawapan kamu. Okay, kalau ada masalah kamu terus tanya soalan dalam grup. Okay, kita ada 15 minit lagi. Boleh kan? Bolehkah? Boleh cikgu. Okay, itu saja untuk hari ini. Tapi belum lagi habis kamu cikgu share dalam Telegram dan kamu tengok jawapan kamu. Kalau ada masalah kamu terus tanya. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, bye. Thank you cikgu. Thank you, cikgu. Bye, cikgu. Alright.